Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ditabalkan secara rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Istiadat pertabalan berlangsung dengan gilang gemilang dalam suasana tradisi dan penuh adat Raja-Raja Melayu di Istana Negara. Acara bersejarah yang turut disiarkan secara langsung melalui stesen televisyen tempatan itu juga amat istimewa kerana ia jatuh pada hari keputeraan baginda yang ke-60. Istiadat mengangkat kedaulatan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Tertinggi Negara bermula tepat jam 10.45 pagi sebaik Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat masuk ke Balai Rong Seri Istana Negara. Alunan tiupan nafiri Angkatan Tentera Malaysia ATM dan paluan nobat daripada kumpulan nobat Diraja Terengganu. Lagu Raja Berangkat bergema mengiringi keberangkatan masuk pasangan diraja itu, didahului Datuk Paduka Maharaja Lela Azwan Effendi Zahra Kifnaini yang diapit panglima-panglima yang membawa cogan alam dan cogan agama selain panglima lain yang membawa alat-alat kebesaran diraja. Cogan alam dan cogan agama, kedua-duanya tongkat perak adalah sebahagian daripada alat kebesaran diraja yang begitu signifikan dalam istiadat pertabalan. Selain Raja-Raja Melayu dan Permaisuri masing-masing, dua tetamu diraja dari luar iaitu Putera Mahkota Abu Dhabi merangkap timbalan Komander Tertinggi Angkatan Tentera Emirah Arab Bersatu Sheikh Muhammad Zaid Al Nahyan dan Sultan Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah serta isteri, Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah turut berangkat ke istiadat pertabalan ini. Turut hadir Wakil Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertua Negeri, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Kabinet, selain tetamu kehormat terdiri Ketua Diplomat Asing dan Pegawai Kanan Kerajaan. Setelah Seri Paduka Baginda berdua bersemayam di atas singgasana, Datuk Paduka Maharaja Lela kemudian memohon perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menzahirkan istiadat pertabalan dengan membawa masuk naskah Al-Quran serta baki alat-alat kebesaran istiadat pertabalan ke Balai Rong Seri termasuk keris kerajaan, surat pengisytiharan dan warka ikrar yang diiringi paluan nobat lagu Menjunjung Duli. Naskah Al-Quran yang merupakan lambang kemuliaan Islam sebagai agama rasmi negara kemudiannya disembahkan oleh Datuk Paduka Maharaja Lela kepada Seri Paduka Baginda yang menyambut lalu mencium naskah suci itu sebelum meletakkannya di atas rehal di meja sebelah kiri Baginda. Datuk Paduka Maharaja Lela kemudiannya menyampaikan surat pengisytiharan pertabalan kepada Perdana Menteri yang tampil ke hadapan singgasana mengangkat sembah dan membacakan perisytiharan berkenaan. Sejurus itu, Datuk Paduka Maharaja Lela mempersembahkan pula keris kerajaan yang merupakan alat kebesaran utama negara kepada Yang di-Pertuan Agong. Seri Paduka Baginda yang menerima keris berkenaan menghunus dan mengucupnya sebagai simbolik kebesaran dan kekuasaan sebelum menyarungkan semula keris itu dan meletakkannya di atas meja di sebelah kiri Baginda. Ini disusuli bacaan lafaz ikrar oleh Seri Paduka Baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk menjalankan pemerintahan seadil-adilnya mengikut undang-undang dan perlembagaan negara serta memelihara dengan sempurna agama Islam dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman. Sempurna sahaja ikrar dilafazkan, nobat dipalu memainkan lagu Raja Bertabal diikuti laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali di dalam Balai Rong Seri Istana Negara. Dan tadi Datuk Paduka Maharaja Lela berseru Daulat Tuanku. Dalam pada itu, Al-Sultan Abdullah berikrar menjalankan tugas seadil-adilnya selaku pemerintah negara. Bismillahirrahmanirrahim. Beta Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya beta telah dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong. Dengan ini beta akan menjalankan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia mengikut undang-undang dan perlembagaan negara serta memelihara dengan sempurna setiap masa agama Islam dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman dalam negara.
Sebelum itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad membacakan surat pengisytiharan Al-Sultan Abdullah sebagai Yang di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa inilah dimasyhurkan kepada sekalian orang serta penduduk negara Malaysia, iaitu Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja telah memilih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari, waktu dan saat yang gilang gemilang ini, maka Sri Paduka Baginda ditabalkan menaiki takhta kerajaan menjadi terus negara bagi Malaysia dengan bergelar ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Yang unik dan tersendiri